Sini sikit. Belah sini sikit. Okey. Islam. Okey. Baik. Boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi ini, satu sidang media dilakukan oleh kami, ahli Parlimen Perikatan Nasional, bagi menjawab persoalan berhubung dengan 4 ahli parlimen kami yang dikatakan telah menerima sogokan dan juga telah diugut untuk mendapat peruntukan ahli parlimen bagi menyokong Perdana Menteri ke-10 Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pada sebelah pagi tadi, soalan pertama dalam Dewan Rakyat, Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri telah mengelirukan Dewan bila mana beliau berkata sampai pagi ini, tiada sebarang laporan polis berhubung dengan kes 4 ahli parlimen ini. Saya bangun dalam soalan tambahan untuk menyanggah dan menyangkal jawapan Yang Berhormat Menteri tersebut, kerana sebenarnya laporan polis telah dibuat pada waktu pagi tadi, 12 pagi semalam atau pagi tadi di IPD Dang Wangi. Jadi pada sidang media ini kami nak baca laporan polis yang ditunggu-tunggu oleh ramai pihak berhubung dengan apa yang saya bangkitkan tadi. Baik. Salah seorang yang buat laporan ini adalah Ahli Jawatankuasa Armada Bersatu Malaysia, Exco Armada Nasional, yang mana dalam kenyataan beliau ini saya, nama pelapor, telah membuat laporan berkenaan 4 ahli parlimen bersatu yang telah mengumumkan menyokong Perdana Menteri Anwar Ibrahim PMX, tapi tidak meninggalkan parti bersatu seperti berikut. Yang Berhormat Datuk Iskandar Zulkarnain Abdul Khalid, Ahli Parlimen Kuala Kangsar. Yang Berhormat Datuk Suhaili Abdul Rahman, Ahli Parlimen Labuan. Yang Berhormat Muhammad Azizi Abu Naim, Ahli Parlimen Gua Musang. Yang Berhormat Zahari Kecik, Ahli Parlimen Jeli. Pada 12 bulan 10 2023, lebih kurang jam 4 petang ketika berada di pejabat saya di bangunan Parlimen Malaysia, saya telah terbaca satu kenyataan daripada aplikasi WhatsApp bahawa Ahli Parlimen Kuala Kangsar telah mengumumkan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah disogok dengan janji untuk mendapatkan peruntukan kewangan bagi kawasan parlimennya. Ahli Parlimen Kuala Kangsar juga telah dikenakan ugutan dan tekanan tindakan SPRM jika tidak menyokong kerajaan. Perkara ini juga telah dilaporkan oleh beberapa pihak media, lampiran saya sertakan dalam ini, pautan-pautan, Astro Awani dan sebagainya. Pada 30 bulan 10, 2023, Ahli Parlimen Labuan pula mengumumkan sokongan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri atas sogokan dan janji sokongan kewangan bagi kawasan Labuan dan penyelesaian masalah gangguan bekalan air dan bekalan elektrik. Setelah membuat pengumuman tersebut, Ahli Parlimen Labuan telah mendedahkan bahawa beliau telah mendapat peruntukan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri seperti yang dijanjikan untuk memberikan sokongan sebelum itu. Kami sertakan pautan berhubung laporan berita ini. Ahli Parlimen Labuan jelas mengaitkan semua bantuan ini dengan Perdana Menteri kita apabila beliau dilaporkan berkata terima kasih sekali lagi kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia, kerana berpegang teguh kepada janji beliau. Jadi jelaslah bahawa sokongan tersebut dibuat kerana Ahli Parlimen Bersatu ditekan dan didesak untuk menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai syarat untuk menerima peruntukan yang merupakan satu suapan dan sogokan. Pada 7 bulan 11 2023, Ahli Parlimen Gua Musang pula mengisytiharkan sokongan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bagi mendapatkan manfaat di kawasan parlimennya dengan sogokan mendapat pelbagai manfaat termasuk peningkatan
kemudahan infrastruktur disertakan lampiran pautan. Kemudian pada 8 bulan 11 2023, Ahli Parlimen Jili pula mengumumkan sokongannya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas sokongan yang sama, iaitu janji-janji kewangan kerajaan bagi kawasan parlimen tersebut termasuk mendapat pembangunan. Terdapat asas untuk mempercayai bahawa mereka juga menerima sokongan suapan kewangan kemudahan untuk kegunaan mereka sendiri. Jelas bahawa terdapat langkah terancang oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan kepimpinan kerajaan perpaduan untuk menyogok dan memberi suapan melalui janji-janji bantuan kewangan kepada ahli-ahli parlimen bersatu bagi kawasan mereka dan juga untuk mereka secara peribadi. Yang memainkan peranan untuk menyogok dan mengugut ahli parlimen pembangkang untuk menyokong Perdana Menteri ke-10. Video tersebut menjelaskan peranan bekas setiausaha politik Perdana Menteri iaitu Datuk Farhash Wafa Salvador dalam perkara ini. Video ini telah tular dalam TikTok, Facebook dan pihak SPRM seharusnya tahu dan mengambil tindakan. Adalah jelas keempat-empat ahli parlimen tersebut telah didesak, ditekan dan diugut dengan tindakan SPRM jika enggan memberi sokongan. Hal ini jelas merupakan satu salah guna kuasa oleh Perdana Menteri dan satu bentuk rasuah. Perbuatan ini juga menghina peruntukan perlembagaan persekutuan berkenaan undang-undang lompat parti dan bercanggah dengan amalan demokrasi. Adalah jelas mereka juga telah didesak, ditekan dan diugut dengan tindakan SPRM jika enggan memberikan sokongan. Hal ini jelas merupakan satu salah guna kuasa oleh PMX dan satu bentuk rasuah. Perbuatan ini juga menghina peruntukan perlembagaan persekutuan. Walaupun perbuatan rasuah, salah guna kuasa dan tindakan menekan ini jelas berlaku, tiada sebarang tindakan yang diambil oleh pihak kepimpinan SPRM, terutama sekali Tan Sri Azam Baki, yang sendiri terpalit dengan pelbagai masalah integriti sehingga takut untuk melaksanakan tanggungjawab membanteras rasuah di bawah Akta SPRM. Sebaliknya, kepimpinan SPRM mengabaikan sumpah jawatan mereka kerana hal ini melibatkan kerajaan PMX dan mereka takut kesan terhadap diri sendiri ini akan merosakkan institusi negara. Saya mohon polis menyiasat dan mengambil tindakan terhadap keempat-empat ahli parlimen tersebut, Perdana Menteri kita dan pegawai-pegawainya serta kepimpinan SPRM yang bersubahat dalam kesalahan-kesalahan berikut. Di bawah Akta SPRM, di bawah kanun keseksaan, banyak sekali masalah-masalah undang-undang yang dilanggar dan laporan ini diakhiri dengan saya nyatakan hal ini pernah dilakukan oleh Perdana Menteri sendiri kerana beliau pernah pada tahun 1968 disabitkan dengan kesalahan penyalahgunaan kuasa semasa menjadi timbalan Perdana Menteri Malaysia yang dilaporkan dalam kes PP versus Public Prosecutor versus Datuk Seri Anwar Ibrahim nombor 3 dan kurungan tahun 1999 2 CLJ 215. Jadi kita pernah ada sejarah yang mana Perdana Menteri ketika ini pernah didakwa atas kesalahan salah guna kuasa ketika mana beliau jadi Yang Amat Berhormat di dalam Perdana Menteri dahulu. Jadi, tidak pelik dengan apa yang berlaku pada hari ini, tekanan yang diberikan kepada ahli parlimen kami, termasuk saya sendiri dan beberapa rakan-rakan saya untuk menyokong kerajaan yang ada pada hari ini, khususnya Perdana Menteri. Jadi kita minta pihak polis siasat dan ini bukan laporan palsu. Jadi saya kecewalah dengan jawapan menteri tadi. Dia dengan penuh yakin tak ada laporan polis. Saya hairan, pegawai dia tak buat kerja ke? Sedangkan dalam sistem dah masuk pukul 1 semalam pagi. Jadi tak eloklah buat jawapan yang mengelirukan Dewan. Ya. Jadi kita tunggulah siasatan daripada pihak polis dan laporan susulan kepada SPRM akan dibuat juga berkenaan dengan kes ini. We have nothing to hide. Ini bukan fitnah.
Rakyat Malaysia perlu tahu ada konspirasi untuk mengambil ahli-ahli parlimen Bersatu dan Perikatan Nasional untuk mengukuhkan kedudukan yang amat berhormat Perdana Menteri ketika ini. Baik. Ada nak tambah? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak tambah sikit lagi. Pagi tadi, Menteri Dalam Negeri menjawab soalan yang dibangkitkan berkenaan dengan isu yang telah disentuh oleh Yang Berhormat daripada Machang. Bagi saya mudah saja, mana mungkin mereka yang pernah terlibat dengan salah guna kuasa untuk bercakap berkenaan isu rasuah, isu salah guna kuasa. Mana mungkin? Itu. Yang pertamanya tadi bila Menteri Dalam Negeri menjawab, sekiranya ada laporan atau report polis kepada mereka, mereka akan bertindak secara profesional. Saya nak bagi tahu Menteri Dalam Negeri, arrangement ataupun susun atur ejen-ejen yang menghubungi ahli-ahli parlimen juga diatur secara profesional, sebab mereka tahu ini kalau salah atur secara tidak profesional akan memberi dalam istilah backfire balik kepada mereka. Jadi tentulah walaupun jahat tapi profesional lah. Jadi dijawab oleh Menteri Dalam Negeri, sila beri bukti. Memang susah untuk memberi bukti secara nyata, tetapi ada evidence yang disebut oleh Yang Berhormat Machang tadi. Jadi kita melihat pada perkara ini disebut juga tadi oleh Menteri Dalam Negeri, masa ketika pihak Perikatan Nasional menjadi kerajaan, mereka berhubung dengan beberapa orang mewakili parti. Betul lah tu, mewakili parti untuk mendapat konsensus atau persetujuan. Sekarang ini pun sedang berunding tapi tidak ada persetujuan klaus-klaus tertentu. Kenapa berhubung dengan individu-individu? Ini dah salah di segi integriti. Kenapa berhubung dengan individu? Sepatutnya kena berhubung dengan mereka yang berautoriti yang telah diberi mandat oleh parti Perikatan Nasional untuk berunding. Dah 2 kali berunding. Masih lagi belum ada conclusion, belum ada kesimpulan lagi kerana ada beberapa keluar. Kenapa pada ketika ini pihak kerajaan yang dikatakan nak memperjuangkan reformasi pentadbiran ini, reformasi parlimen ini dengan ada akta undang-undang lompat parti masih lagi mencari individu dan menggunakan kelemahan-kelemahan undang-undang lompat parti ini dengan hanya menyebut sokong. Sebenarnya sokong itu pun dah interpret bagi kita satu kesalahan lompat parti yang boleh kehilangan mereka dalam jawatan. Tetapi parlimen ini telah, saya nak kata, merogol undang-undang yang dibuat di atas kelemahan-kelemahan undang-undang akta lompat parti ini untuk kepentingan mereka. Kenapa melalui ejen-ejen yang disusun atur mencari individu-individu? Kenapa tidak menggunakan mandat kepada mereka yang berautoriti untuk membuat discussion ataupun perbincangan berkenaan dengan peruntukan ini? Ini persoalan yang ditimbulkan sekarang. Jadi sila jawab. Kalau kamu kerajaan PMX ini, kerajaan madani seorang yang mereka nak memperjuangkan integriti reformasi parlimen untuk memerangi rasuah, kenapa ini berlaku? Ini adalah unsur rasuah yang paling keji, yang paling jelek dalam sistem pentadbiran negara sekarang ini, iaitu yang dikatakan reformasi pentadbiran dalam negara, begitu juga tata kelola, begitu juga reformasi parlimen. Bullshit. Sekian, terima kasih. Ada soalan? Saya rasa dia sendiri yang mengeluarkan kenyataan bahawa dia sendiri menerima peruntukan daripada kerajaan. Jadi kita naklah tahu peruntukan yang bagaimana, siapa yang salurkan. Jadi bagaimana saluran itu dibuat, peruntukan itu diberi dan sebagainya. Proof to us lah. Itu saja. Gambar apa ada?
dia bersama. Dia tak perlu jumpa, dia dah ahli PN, selalu jumpa di parlimen. Dia ahli PN, hari-hari jumpa di parlimen. Ya. Dia tak, kami tak dapat jumpa dia lagi. Bila pun tak datang parlimen. Tapi kami bersedialah. Kita gunakan semua kenyataan-kenyataan umum yang dia buat sendiri. Kalau dia nak ambil tindakan undang, silakan. Kita guna balik apa semua kenyataan dia untuk kita jawab. Ya, malah bukti gambar ada. Gambar beliau bersalaman dengan penuh senyum lebar dengan Yang Amat Perdana Menteri di Pejabat Perdana Menteri. Jadi inilah tanda-tanda yang kita katakan tadi tentang urusan sogokan dan sebagainya. Ya. Well, we are still. How did that happen? Baik, cerita dia panjang. Ramai daripada ahli Parlimen Bersatu khususnya telah dikenal pasti oleh operator-operator yang kita sebutkan tadi dengan menawarkan pada permulaannya projek-projek pembangunan di kawasan masing-masing. Ada yang melalui email, melalui WhatsApp, ya, dan ada yang dah bersemuka seperti mana yang telah tersebar video Datuk yang botak itu yang dikesan dapat berjumpa dengan ahli Parlimen Langkawi dengan jeli. Ya, dan kami rakam. Ya, kami ada gambar, ada bukti semua. Dan dia dah study secara profesional setiap kawasan-kawasan parlimen ni, apa masalah-masalah dan potensi-potensi. Tapi itu semua hanyalah, orang kata apa, umpan. Sebenarnya dia gunakan tu untuk mendapatkan sokongan daripada ahli parlimen kami dengan membawa tawaran peruntukan ahli parlimen ICU itu dan juga habuan berbentuk tunai. Jadi itu yang kami terima. Kami terima panggilan, perjumpaan dan sebagainya. Jadi semua itu bukan fiction sebab dah banyak, sekat 10 orang ahli parlimen kami di depan saya ni semua dah kena didekati oleh operator-operator yang kita sebut tadi lah. Jadi it's not a fiction. PAS pun ada. Saya besut dalam sidang media minggu lepas, ada mengatakan beliau juga telah dihampiri oleh operator ni lah, menawarkan projek pembangunan hotel, resort di Besut. Kami dah buat laporan polis dan SPRM. Ya. Dua laporan ini sepatutnya kerajaan ataupun pihak berkuasa ambil tindakan tegas kepada orang yang menawarkan soliciting ini. We want to see some actions taken immediately, urgently to stop all this. Kita dah umumkan, kita dah so-called kantoikan operator-operator ini. Jadi itulah tiba masanya golongan yang berkuasa ini mempunyai tindakan undang-undang terhadap mereka. Tapi laporan polis yang saya buat selama hari ini tak ada tindakan lah. Dah berbakul lah saya buat laporan polis terhadap kerajaan hari ini. Tapi tak ada tindakan. SPRM pun sama. Tidak. Benda ni tak pernah kita muktamadkan pun. Ya. Biasalah dalam negotiation. Ada benda kita tak setuju, kita bincang semula nanti. Tapi nak katakan benda ni muktamad sampai ahli-ahli parlimen kami terpaksa berunding secara individu, itu tidak tepat. Ya, itu tidak tepat. Shopping MP ni berlaku sebelum Datuk Taqiyuddin buat keluar statement lagi. Sebab dia ada satu clause yang tak ada pun dulu dalam perundingan masa kami menjadi kerajaan. Clause tu. Clause tu kena tanya balik lah. Apa yang ditawarkan kena tanya kerajaan. Tanya kerajaan. Tanya kerajaan. Clause yang mereka letakkan dalam perundingan itu. Apa clause dia? Yang kita tak boleh terima. Dan masa kami jadi kerajaan, masa kita berunding, dia panggil apa? Masa tu CSA. CSA masa tu tidak ada clause tu. Tapi kenapa sekarang masuk clause tu? Clause ini yang menyekat. Kena tanya kerajaan apa clause yang menyebabkan. Tanya kerajaan. Jangan tanya kami, tanya kerajaan. Jangan tanya kami saja.
Reporter pun kena pandai juga tanya kerajaan. Sebab punca dia daripada kerajaan. Punca kerajaan. Punca semua ni berlaku kerajaan, shopping. Patutnya kerajaan dah ada kedudukan yang kukuh. Katanya melebihi 148. Sepatutnya tak perlu. Kenapa masih lagi berlaku perkara-perkara begini? Tak yakin ke? Mungkin dia akan jatuh bila-bila masa. Walaupun ada 2/3. Sebab tu dia mula shopping. This is my personal statement, you know. My personal statement. Kenapa dia shopping? Sedangkan dikatakan dia sudah ada 2/3 majority, 148 seat in our house in parliament. So kalau begitu tak perlulah. Just mantapkan 148 sudah lah. Bawalah undang-undang yang memerlukan 2/3 kalau dia anak jantan. Kalau dia yakin. Bawalah. Itu cabaran kita. Kalau dia yakin dengan yang dia ada. Apa ni, exclude the 4 MPs yang support, bukan join, support. Bila support, at any time boleh pull back. Kan? Support je. Sebab dia masih lagi dalam bersatu. Masa mereka nak jadi calon tu, kenapa datang jumpa presiden pengurusi bersatu PN untuk jadikan mereka calon, tiba-tiba bila dah dapat kesenangan bagi alasan rakyat, untuk kepentingan rakyat. Apa yang dia beri sekarang ni bila dapat duit, tolong cek tengok, tanya balik mereka yang 4 orang ni, apa yang mereka buat projek ataupun pembangunan kerana rakyat nak pembangunan. Apa yang dia buat setelah dapat duit? Kalaulah mereka dapat segala peruntukan ini kerana mereka kata ini adalah kerana keluhan rakyat. Apa yang mereka buat? Apa kaedah dia? Bagaimana bentuk mekanisme yang digunakan duit yang mereka dapat ni untuk memenuhi hasrat rakyat? Kalau ada. Saya rasa itu cuma alasannya. Alasannya. Sebab kami dah lama tak ada duit pun, tapi okey. Kami boleh turun servis pada rakyat, terang cerita apa yang sedang berlaku. Ni rakyat tak ada masalah, rakyat faham. We know for a fact di kalangan 4 orang ni ada yang mereka ditekan, ada duress. Ya, memang berlaku sebenarnya. Seperti mana yang dikenakan terhadap ahli parlimen kami yang lain, Pagoh, Tasik Gelugor, Larut, tekanan-tekanan melibatkan LHDN, melibatkan kes-kes mahkamah yang direka. Jadi benda ni berlaku terhadap ahli parlimen kami juga. So reformasi apa ni? SPRM, lepas ni laporan SPRM pula. Kami sedang lengkapkan. Ya, betul. Itu macam saya katakan tadi. Armada dia akan buat report polis ataupun SPRM. Tetapi perkara-perkara begini dia dilakukan unhealthy practice, unprofessional also. So dia jaga benda-benda ni. Jadi nak buat report polis dengan SPRM, kita perlu dokumen-dokumen yang lengkap, bukti-bukti yang boleh. Tapi benda tu sebenarnya berlaku. Walaupun benda ni berlaku. Sebab dengan ejen-ejen yang sedang berkeliaran, merayau untuk shopping ni. Ni shopping, walaupun ada atak lepak parti, itu pembohong je. Pembohong je. Okey, terima kasih kepada kami dia. Assalamualaikum. Sebelum benda ni berlaku, kami dah jumpa. Betul. Tidak ada tanda-tanda. Itulah, mereka buat keputusan secara unilateral kan, seorang-seorang. Langsung tak ada. Kalau tak ada, kami tak dapat berjumpa secara one to one, ya. Ya, kalau Kansal je lah ada di parlimen, dia ada hari ni di parlimen. Dan kami siapa tak sempat berjumpa dengan beliau. Cuma kalau media perhatikan, ya, semua kenyataan media mereka ni template sama. Nampak tak? Profesionalnya operator-operator yang menyediakan template untuk ditandatangani. Sebagai selalu sokongan. Untuk kami dah siap sedia dah. Actually ni pengakuan daripada ahli parlimen Sabak Bernam, template untuk mereka pun dah sedia. Nak tak nak setuju, upload, dapat. Ya, ya. Speculation. Ya. Ya, ada.
Mantap. Baik. Ya. Baik, terima kasih rakan media semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua lah.